mungkin hanya satu je soalan yang diuji satu topik tu terus 20 markah. Mungkin soalan tajuk-tajuk form 5. Ataupun kalau akaun kawalan sendiri pun sekarang ni dia tak akan uji awak sampai 20 markah lah kalau soalan SPM. Sebab apa yang selalu dia buat, dia hanya bagi macam 10 markah. Lepas tu dia mesti akan combine another topik untuk mencukupkan 20 markah tu. Jadi ruang lingkup awak diuji tu lebih banyak lah, lebih luas. Tak adalah macam tajuk tu kita dah lah study banyak-banyak kan, lepas tu tiba-tiba alah keluar tajuk ni je, macam tak syok lah, tak teruji sangat. Okay, jadi pattern untuk persamaan perakaunan ada dua situasi. Dua situasi tu maksud cikgu merujuk kepada pertama, sama ada dia bagi awak tu situasi memulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan. Okay, kalau memulakan perniagaan mungkin baki-bakinya tak banyak lah. Tapi sama ada dia beri terus pada awak jumlah modal tu dan awak hanya masukkan nilainya pada permulaan ataupun pada awal bulan persamaan perakaunan tu. Okay, ataupun kalau contoh yang ni, bila dia bagi tahu membekalkan maklumat ataupun baki-baki berikut dia peroleh bla bla bla, maka itu merujuk kepada situasi meneruskan perniagaan. Jadi bila meneruskan perniagaan, jangan lupa untuk yang ni semua ni kena bawa masuk lah sebagai baki awal ataupun baki je lah, kita tulis pada urus niaga 1 April 2020. Dan untuk yang modal kat bawah ni, kalau awak tengok, dia suka suruh awak cari sendiri. Sama ada yang ni direct lah, dia bagi tahu kat awak perlu dikira, ataupun kalau yang biasa dijumpai dia bagi awak X ke atau Y ke atau apa-apa huruf, maksudnya di situ tiba-tiba ada tanda soal, silalah kira sendiri. Cara nak kira, of course lah, guna persamaan perakaunan iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Cuma sekarang ini aset dah ada, liability dah ada, bawah equity pemilik pula kita ada untung bersih. Jadi macam mana nak cari modal? Of course lah, kena equity pemilik tu termasuk untung bersih tu awak kena kirakan daripada aset tolak liability jugalah. Jadi yang tu macam mana nak kira? Okay, manakala urus niaga macam biasalah. Okay, untuk cara tulis dalam urus niaga sama ada dia bagi awak dalam bentuk nombor Roman macam ni. So bila awak masukkan dalam jadual persamaan, pastikan yang first tu awak tulislah baki. Okay, lepas tu sama ada baki ke ataupun tarikh ke, barulah awak masukkan by nombor Roman tu. Tapi kalau by tarikh, maka masukkanlah by tarikh. Jadi jangan tersalah tarikh dah betul, tiba-tiba tu bukan urus niaga tarikh tersebut. Jadi mungkin menyebabkan awak tak dapat markah juga sebab bukan pada tarikh yang betul atau nombor soalan yang sepatutnya. Okey, jadi peralatan nilai semula lebih kurang situasinya macam susut nilai. Okey, tunai, nota kredit. Yang ni benda-benda yang sama je, cuma kita boleh tengok teruslah jawapannya. Itu cikgu dah letak dah pemarkahan ni 10 markah tu. So awak boleh terus marking, tak faham boleh terus tanya. Ni tak apalah cikgu, sebab kita ulang kaji je, lepas tu tak ramai, tak apalah, kita terus semak je lah. Okay, awak marking dulu, kalau tak faham kat mana-mana boleh terus tanya cikgu. Tapi itulah cara menulis yang betul. Kalau ada salah tu awak marking lah guna pen merah ke seeloknya.
Ada soalan boleh terus tanya. Ada internet tak tadi? Buatlah. Aku soalan tu ada. Subjek apa lagi? Okay, soalan ke boleh faham tak? Nombor 3 je ke? Nombor 3 Roman. Okay. Soalan kita tengok balik. Kejap kita slide kejap. Nombor 3. Okay. Nombor 3. Tunai 2,500 dapat dari hasil jualan barang niaga. Okay, harga kos dia 1,600. So yang ni awak tahu 1,600 ni kita akan tolak inventory lah. Sebab inventory dah dijual pada harga tersebut. Kita tolak terus ni inventory. Tolak inventory sebab tu harga kos dia. Jadi itu adalah inventory yang kita jual. Okay, manakala duit tu kalau selalu bila kita jual kita akan tambah dekat tunai. Tapi apa yang berlaku sekarang, duit 2,500 tu dia seolah-olahnya macam tak dan simpan dalam akaun tunai bank lah. Terus ambil 2,500 tu bayar dekat ABB kita dengan jumlah tersebut. Dia sebenarnya macam gini, debit tunai, kredit jualan. Okay, tapi apa yang berlaku sekarang ni, bukanlah dia tak masukkan, dia tak kreditkan jualan tu. Tapi nilai 2,500 tersebut yang hasil tunai tu terus diambil tanpa sempat dimasukkan dalam tunai. Soalnya, of course lah kita jual barang, inventory dah kurang lah 1,500 satu, settle yang 1,600. Cuma yang 2,500 dapat duit kat tangan tu terus pergi jelaskan hutang ABB. Okay, so kita tolak ABB sebanyak 2,500. Cuma sekarang ni beza 2,500 dengan 1,600 tersebut kalau awak perhatikan. Okay, sekarang ni kita dah bayar hutang ABB 2,500. Okay, manakala inventory kita dah berkurang 1,600. Jadi kalau ikutkan persamaan kita tak sama lagi tu. Sebelah debit 1,600 kurang, tapi sebelah liability ikuti pemilik kurang 2,500. Jadi perbezaan tersebut sebenarnya merupakan hasil kita. Hasil yang dimasukkan dalam untung bersih. Dia macam soalannya macam ni lah. Kalau ikutkan situasi biasa ni, kita kan buat macam ni. Tak kisahlah kita beli, kita jual inventory tu secara kredit atau secara tunai. Tapi of course lah, inventory tu dah dikurangkan. Nilai dia berkurang sebanyak 1,600, settle. Okay, selalunya yang kita buat, selalunya awak jumpa dalam soalan adalah jual barang niaga berjumlah 2,600 dengan harga kosnya adalah 1,600. Jadi apa yang selalu kita buat adalah duit tunai tu bertambah. Contohlah yang ni cikgu contoh kan, yang biasa kita jumpa 2,500 bertambah, lepas tu 1,600 berkurang. Jadi nilai hasil tu adalah 900. Tapi sekarang ni tak sempat bawa masuk dalam tunai, terus pergi bayar dekat ABB. Jadi perbezaan tersebut still dikira sebagai hasil kita lah. Boleh? Ada soalan lain? Cikgu, nombor 2. Nombor 2. Okay, nombor 2 ni, okay, kalau awak baca sekitar selalu, dia bukan beli barang ke, bukan beli peralatan baru ke, bukannya jual peralatan. Okay, apa yang berlaku sekarang ni, dia macam menilai semula, ataupun dalam bahasa lain, susut nilai, kaedah penilaian semula. Seolahnya apa yang dicakap dengan dinilai semula tu adalah macam susut nilai, ataupun bila di revise balik harga tu,
nilai yang ada, nilai peralatan yang tinggal, baki yang tinggal atau nilai bukunya adalah sebanyak 36,880. Jadi baki yang awak ada 37,000. Okey, tapi sekarang ni awak takkanlah nak tambah 36,880. Bukan, awak tak beli tau. Awak cuma sekarang ni situasi dia tu nilai bukunya sekarang dah jadi 36,880, di mana beza dengan 37,000 tu adalah sebanyak 120. Dia macam susut nilai, pengurangan nilai. Jadi apa yang perlu awak buat tu, bila nilai tu di-revise balik di nilai semula, dia macam susut nilai. Nilai terkini, baki terkininya tinggal 36,880. Itu memang baki terkini. Apa yang perlu awak tunjukkan dalam persamaan ini ialah peralatan tu dah kurang nilainya. Dia macam berlaku susut nilai. Jadi kena tolak 120 daripada peralatan tu sendiri untuk menjadikan dia tinggal 36,880. Manakala macam susut nilai belanja, so kena tolak bawah untuk bersih dengan nilai 120 juga. Dia macam tu. So betul dua-dua tu dapat 1 markah. Ada soalan lain? Cikgu, nombor 8. Yang ni pun kelas budak form 5 pun ada. Sebab cikgu bagi soalan yang sama juga dengan form 5. Ada juga yang salah ni. Okey, nombor 8. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 8? Ada 7 je kan? Sekepecek tu ke? 7 kan? 7 je. 7 kan? Okey, yang ni rasanya cikgu pernah sebut dekat awak tapi mungkin lupa kot. Okey, yang ni sama dengan cek tak layan, cek tak laku. Okey, cek tak laku, cek tak layan, bila dia macam ni tau. Dia punya ayat tu dipulangkan oleh bank dengan tanda bila kita bawa scaping check pergi ke bank, kita nak kreditkan duit tu customer bagi kita check. Check tu hanya alat, check tu hanya kertas, keping kertas. Tapi keping kertas tersebut menunjukkan persetujuan daripada ABT untuk bayar hutangnya dengan tolak dari akaun bank dia pindah masuk dalam akaun bank perniagaan kita. So kita pun bawa lah pergi bank, pergi kaunter ke, pergi mesin ke, ataupun masuk dalam check deposit machine, lepas tu tiba-tiba dapat call ke ataupun dihantar balik ke kita punya pejabat ke, ataupun bank kata okay, cik boleh datang tak ke pejabat ke bank, ada perkara ni, okay, gini-gini. So dia pun hulurkan cek tu balik. Tiba-tiba awak tengok atas cek tu tulis rujuk penyuruh bayar. Jadi untuk orang yang bisnes, dia dah faham bila ada rujuk penyuruh bayar tu bermaksud bank nak tekan lah ni, nak transfer lah ni duit 300 tu transfer ke akaun awak. Tiba-tiba daripada maklumat daripada sistem mengatakan sama ada akaun bank ABT tersebut tak ada duit langsung, tak cukup duit. Apa lagi, kadang-kadang cek tak lain ni boleh sebab juga dia punya cek tu sendiri signnya orang lain, adalah berlaku kerosakan ke dan sebagainya, dah sah laku dia dah tamat ke dan sebagainya. Jadi itu bermaksud cek tak layan. Jadi bila cek tak layan ni seolah-olahnya dia bayar ke tak cek duit kita? Agak-agak dia bayar tak? Tak lah kan? Sebenarnya dia tak bayar pun lagi. Jadi apa yang perlu awak lakukan adalah tambah balik hutang dia tu. Macam hutang dia tu tambah balik, dia tak bayar pun. Kenapa kita kena tambah balik? Sebab masa dia bawa cek kat kedai kita, kita dah tolak tau. Tapi tak tunjuklah dalam persamaan perekonomian sekarang ni, dia tunjuk dalam baki tu je. Cuma apa yang berlaku selalunya bila kita dapat cek, tindakan kita dalam buku tunai kita akan terus catatkan pengurangan nilai ABT yang dia berhutang dengan kita sebanyak 300. Jadi bila sampai ke bank baru tahu bahawasanya tak dapat nak kreditkan lah duit. Jadi seolah-olah dia tak bayar hutang. So kena tambah balik dalam dia punya ABT. Macam hutang dia tak bayar lagi. Dan duit yang kita syok ingatkan dah masuk dalam bank tu,
Masa kita dapat cek, kita terus tulis lah, okay, bank dah dapat lah ni 300, tapi perkara sebenar hanya kita tahu bila pergi ke bank. So kena tolak lah balik 300 yang kita ingat kita dah dapat dah tu. So kena tolak. Macam itulah situasinya. Ada lagi soalan lain nak tanya? Ada lagi yang tak faham? Ada ke? Okay, so kita beralih terus ke soalan seterusnya. Okay, kalau tengok soalan yang kedua ni, okay, yang cikgu harap faham lah kot pemakahan yang cikgu letak tu. Okay, satu-satu yang cikgu letak kat sini ni bermaksud awak kena betul dua-dua tu. Contoh ABT kena betul, bank betul, baru awak dapat 1 markah. Kalau awak kata cikgu, saya ABT tu betul dah cikgu, tapi saya salah letak 800 tu dekat inventory, so awak tak dapat lah 1 markah tu. Dia mesti syarat dia betul dua-dua tu baru dapat 1 markah. Tapi untuk untung bersih, yang 30 ni, awak tolak 30 dekat untung bersih dengan betul, dia terus dapat 1 markah. Gitu cara pemakahannya. Okey, manakala untuk perlis ni pun soalan yang simple. Kalau cikgu tengok sepintas lalu, dia tak sesusah, tak sepusing sikit macam soalan Penang tadi. Soalan Penang tadi mungkin awak baca ayat dia tu macam awak boleh confuse lah. Tapi yang soalan perlis ni dia simple je. Jadi 7 markah je. Okey. Dan kalau awak perasan, soalan B1 dia tu dia minta awak kira dulu kat luar. Dia bagi markah 1 markah tu memang untuk mengira nilai modal tu sendiri. Jadi mesti jumlah aset awak jumlahkan, tolak dengan jumlah liability dan awak akan dapatlah nilai modal tersebut. So untuk liability kita ada ABB dan juga gaji belum bayar. Betul yang tu dapat 1 markah. Manakala yang selebihnya 7 markah ni untuk jadual persamaan perekonomian. So boleh marking dululah. Tak faham boleh tanya. Okay, ada nak tanya ke? Dah siap ke marking? Okay, ada yang tak clear kat mana-mana ke?
Kalau tak ada kita cikgu harap okey lah tu kot. Sama jugalah kalau tengok dia punya cara pemarkahan tu. Kalau untuk soalan yang simple yang mana ada 2 kesan sahaja, macam yang pertama sekali tu 3,800 bertambah untuk inventory. Dan akaun belum bayar tu maksudnya belian secara kredit lah. Bertambah juga 3,800, betul kedua-duanya dapat 1 markah. So kalau awak perhatikan di situ untuk urus niaga yang ada 2 kesan sahaja, selalunya hanya 1 markah lah, di mana 2 catatan betul dalam akaun yang betul dengan dia punya sama ada bertambah atau berkurang tu, so akan dapat 1 markah. Tapi kalau ada 3 catatan yang terlibat, dia akan dapat 2 markah lah, macam soalan nombor 3 tu. Okay, bank berkurang 3,360 dengan akaun belum bayar berkurang 3,500. Kita jelaskan bayaran tu terhadap ABV. So betul dua tu dapat 1 markah, manakala dapat diskaun diterima bawah untuk bersih, awak dapat 1 markah. Jadi untuk kesan yang ada 3 terhadap akaun terlibat tu, maka awak akan selalunya dapat 2 markah lah. Tapi kalau yang biasanya 2 markah sahaja, 2 markah, 2 akaun terlibat sahaja, selalunya dia macam one for all atau one for both lah. Betul kedua-duanya dapat 1 markah. Dia tak ada setengah-setengah. Walaupun awak cakap, oh cikgu tak boleh ke saya soalan yang last kali tu saya terlupa lah nak letak dekat ambilan, saya tolak dekat alatan pejabat je, tak boleh dapat bagi setengah ke? Akaun tak ada istilah setengah-setengah. Dia punya syarat dia tu memang memenuhi kedua-dua betul baru dapat 1 markah. Ataupun mungkin kalau setengah, kalau belajar dekat tingkatan 5 nanti dia ada one for all. One for all tu dia boleh macam ada 3 atau 4 catatan, 3 atau 4 tu betul baru layak dapat 1 markah. Selalunya yang tu yang tak memerlukan awak fikir panjang lah, awak cuma copy dan paste je masuk dalam tu. Okay, so seterusnya soalan 3 ni soalan baling. Kalau tengok markah dia lebih kurang je, dia memang berada di soalan pilihan dan dia tak sampai 20 markah lah. Tapi soalan final awak nanti ready lah sampai 25 markah. Jadi yang ni untuk soalan baling yang ni betul lah, okey lah tu, lebih kurang je dia dah letak dah markah kat tepi tu siap-siap. Dan yang ni tarikh kalau tarikh pastikan awak tulis tarikh macam tu lah, Ogos bulan untuk yang first je awak letak Ogos, lepas tu yang lain tu letak nombor ataupun tarikh-tarikhnya lah. Dan bawah sekali adalah jumlah. Okay, kalau tak faham kat mana-mana terus tanya. Okay, untuk pengurangan, kalau awak perhatikan ada setengah skema tu dia buat kurungan tau untuk tunjukkan kesan pengurangan. Tapi mungkinlah kalau awak ada belajar dengan cikgu awak sebelum ni, ada yang jenis saja letak simbol tolak pun boleh, tak ada masalah. Asalkan tolak ke kurungan ke, kedua-dua memberi maksud berkurang. So, itu tak ada masalah. Okay, soalan.
Ya. Okey. Cuba kita tengok jualan barang niaga. Okey. Kalau ikutkan soalan ni dia tak mention nama. Okey, apa yang cikgu maksudkan tak mention apa tu? Kalau tengok yang 3 hari bulan tu dia tulis tau belian barang niaga dari pembekal Ashraf. Jadi awak faham tu adalah belian secara kredit. So maksudnya ABB bertambah. Okey, tapi kalau kata soalan tu dia macam umum, dia macam just dia tak tulis secara tunai ke dengan bank ke. Jadi maksudnya itu adalah jualan secara tunai lah, tak hutang. Jadi lainlah kalau dia kata nak secara kredit tu dia akan mention sama ada secara kredit ataupun jualan barang niaga kepada Puan Salmah ke. Jadi Puan Salmah tu ABT lah. Jadi yang tu awak kena, dia macam bila dah banyak latihan tu awak akan faham lah. Itu sebenarnya merujuk kepada jualan secara tunai ataupun dalam bank lah. Kita selalu guna bank kan. Okey, soalan lain. Dia, kalau dia nak mention secara kredit tu, dia akan bagi nama. Yang kedua dia akan tulis secara kredit. Dia akan tulis lah kat belakang. Tapi secara tunai ni jarang dia nak mention. Dia akan tulis macam tu je. Ada apa lagi soalan? Okay, kalau tak ada kita pergi ke soalan terakhir. Ini batu pahat. Okay, yang tu dia tak bagi markah. So cikgu letaklah tu, yang cikgu highlight tu markah-markahnya lah. Lebih kurang je macam yang sebelum-sebelum ni. Cuma yang nombor 2 tu dia ada 2 pilihan tau. Dia ada 2 pilihan macam yang Firdaus tanya tadi lah. Kalau ikutkan sebabnya soalan 2 tadi tu, dia macam dia boleh jadi keliru lah juga sebenarnya. Jadi kalau ikutkan lah, cikgu rasa kalau ikutkan lah, sepatutnya kalau soalan yang bagus SPM sebenar kan, dia akan tulis dengan jelas supaya awak tak keliru. Iaitu sepatutnya lah dia akan tulis lah jualan berniaga kosmetik dengan tunai ke ataupun kepada ni kan. Jadi kalau ikutkan soalan yang tadi tu, sebab tu soalan daerah kot ni baling kan. Yelah, soalan daerah ni kadang-kadang dia boleh keliru. Jadi sebab tu kalau perasan soalan batu pahat ni sama kan dengan nombor 2 tu. Jadi dia bagi 2 pilihan. Dia bagi 2 pilihan tu bermaksud kalau kata awak buat tambah dekat ABT pun dia bagi betul. Kalau awak kata tambah dekat bank, maksudnya awak faham sama ada jualan barang niaga tu secara tunai ke secara kredit. Jadi dia terima kedua-dua jawapan awak. Jadi cikgu rasa yang soalan baling tadi pun boleh macam tu lah. Sebab kalau SPM sebenar, dia tak akan tulis berhenti macam tu lah. Dia akan tulis dengan lengkap. Cuma kalau cikgu faham yang tu, kalau dia tak tulis nama tu, yang baling tadi dia nak masukkan jualan tunai lah tu. Sebab yang pembekal Ashraf kat atas tu dia bagi nama. So kalau cikgu faham macam tu. Tapi yang soalan batu pahat ni sebab dia memang umum. Kalau tengok soalan batu pahat tu, jual barang niaga berkos dengan harga. So kat bawah dia bagi tahu dengan kredit. Dia bagi tahu dengan kredit. So pelajar boleh faham. That's why bila mereka bincang untuk skema tu, mereka bagi 2 pilihan jawapan. Sebab tu dia bagi yang nombor 2 tu, kalau awak buat yang tambah ABT pun diterima, awak tambah bank pun diterima juga. Situ 2 markah. Sebab tambah hasil tu sebab untung lah daripada jualan secara kredit ataupun jualan secara tunai tadi. Boleh faham kan? Kira kot. Weh, siapa yang baru masuk? Oh, Syakirin. Syakirin okey dah? Okay, tak faham tanya
Kita nak tanya apa-apa? Okay, tak apalah yang tak ada, sekejap, cikgu nak kena tengok jugalah attendance. Sebab kalau dia MIA, nak kena tahu juga. Sebab tadi Syakiri dia beritahu cikgu. Tak apalah, Syakiri nanti cikgu bagi jawapan, cikgu share jawapan untuk awak semak nanti. So yang ada sekarang ni, Amir ada. Sekejap sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je. 10 je pun sebab termasuk Syakiri tadi cikgu dah kira masuk sekali dengan yang tak hadir tadi. 10 maksudnya yang betul-betul hadir 9, 10 lah selain Syakiri. Jadi sekejap. Siapa yang Syafiqah tadi pun cikgu dah masukkan dalam geng yang kat ni. Cikgu take note lah, cikgu dah tulis lah. Jadi maksudnya 14. Mana menghilang 6 orang lagi ya. Sekejap, tak apalah, saya tulis nama lah yang ada ni. Natra, Anik, Ilman, Firdaus. Sekejap, Firdaus, belah Firdaus ni Muhammad apa dah? Firdaus, Muhammad Zuhairi ada. Zuhairi, Nabil, Zuhaili, Amir, Syakirin dengan Syafiqah. Okay, tak apalah, nanti cikgu check balik mereka yang tak inform. Izzah ada dah. Izzah mungkin line dah tu kot, on off tu. Okay, so 11 lah yang ada. Tak apalah, nanti cikgu semak balik siapa yang tak ada ni. Okay, untuk latihan untuk pesawat perekonomian ni, yang mana yang berbuku biru tu dia dah ada. So awak boleh buatlah latihan dalam buku biru tu. Kalau rasa perlukan nak latihan tambahan, nanti cikgu akan bagilah. PM je lah cikgu kalau rasa cikgu saya dah habis dah semua latihan yang dalam buku biru. Buku teks dulu pun cikgu saya dah bincang dah. So ada lagi tak latihan lain lah. Tak apa, nanti cikgu akan bagilah kalau yang rasa dia nak lagi soalan tambahan, PM personal cikgu. Okay, jadi yang mana yang tak sempat nanti cikgu akan share jawapan ni dalam grup kelas awak. So insyaAllah lah untuk next class, alamak esok cuti kan. Tapi cikgu sedang menanda lah yang kelas awak, kelas 4K dah siap, kelas awak sedang tanda. Nanti mungkinlah kalau ada peluang next class kita bincang soalan exam. Jadi kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Surah Al-As sebenarnya kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Ibu.